Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita utama, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menerima kunjungan hormat daripada Pengerusi Petronas Tan Sri Muhammad Baki Saleh dan Presiden Petronas Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamad Jaja Aziz di Wisma Sumber Alam pada Rabu. Kunjungan tersebut adalah bagi membincangkan perkara berkaitan dengan tindakan susulan yang perlu diambil selaras dengan Perjanjian Penyelesaian Komersial CSA di antara Kerajaan Sarawak dan Petronas. Turut hadir ialah Menteri Muda Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Laporan seterusnya, struktur bangunan Masjid Darul Salihin di daerah Serian yang rosak akibat insiden kebakaran pada Isnin perlu dipulihkan dengan segera bagi membolehkan penduduk di Kampung Sungai Menaul menjalani ibadah. Menurut laporan, masjid tersebut terbakar sekitar jam 3 pagi dan kebakaran berjaya dipadamkan oleh penduduk kampung sebelum merebak ke bahagian-bahagian lain dalam bangunan masjid berkenaan. Prihatin dengan insiden tersebut, Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang melawat ke tapak kebakaran itu pada Selasa. Beliau juga meminta agensi-agensi berkaitan termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pejabat Agama Islam bahagian Serian dan Jabatan Kejeraya untuk mengambil perhatian dan tindakan sewajarnya agar baik pulih masjid tersebut dapat dilaksanakan secepatnya. Menurut Ketua Kaum Kampung Sungai Menaul, Ngaliman Darsono, puncak kebakaran masih dalam siasatan dan buat masa ini penduduk kampung akan beribadah di Dewan Berhampiran. Manakala di Dun Opa, kejadian ribu taufan yang melanda Kampung Opa pada petang Selasa telah mengakibatkan kira-kira 16 buah rumah mengalami kerosakan melibatkan hampir 60 mangsa. Sehubungan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang bersama Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Iqbahon Joyi, turun padang pada Rabu bagi meninjau keadaan rumah-rumah yang rosak dan mangsa ribut, termasuk 6 buah keluarga yang telah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Opa. Menurut Billy, bantuan akan diberikan menerusi peruntukan projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS Dun Opa dengan nilaian siling sebanyak RM15,000 setiap satu bergantung kepada kerosakan rumah. Di samping itu, katanya peruntukan tambahan juga akan dipohon kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak GPBNS untuk membaik pulih 2 buah rumah yang rosak teruk. Pihak JKR sedang membuat anggaran kos untuk membaik pulih rumah-rumah yang telah terjejas dan kita akan memohon kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk memberi bantuan segera. Dan untuk pembaikan mana-mana yang dapat kita baiki secara pantas pada pagi ini, Ketua Kampung telah mengarahkan penduduk kampung untuk bergotong royong membaiki kerosakan-kerosakan yang masih mampu kita baiki setelah dibuat anggaran. Ini pembaikan ini adalah bersifat sementara untuk sementara menunggu peruntukan daripada kerajaan negeri. Dalam pada itu, Billy juga turut menyampaikan sumbangan peribadi sebanyak RM9,000 bagi membiayai perbelanjaan makan minum petugas dan mangsa di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Opa. Turut hadir Pemangku Pegawai Daerah Bau Edi Nayoy, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak Noriah Ahmad, Ketua Balai Ibu Pejabat Polis Daerah Bau DSP Poge Nyaun, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bau Tawang Lingam, Angkatan Pertahanan Awam Bau Lieutenant PA Patrick Lagak Patih, Pemangku Pegawai Pendidikan Daerah Bau Josephine Josie Nyogia dan Ketua Kaum Kampung Opar Dewan Giam. Selanjutnya, mengenai tinjauan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbung ke projek pembinaan jambatan sementara Sungai Merirai pada Rabu. Pembinaan jambatan berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung Januari 2022. Apabila siap kelak, ia akan memberi manfaat kepada penduduk di beberapa buah rumah panjang di sekitar Sungai Merirai. Perkembangan seterusnya, Sarawak terus menjadi negeri yang mempunyai kadar pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 tertinggi di Malaysia. Menurut laporan dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV setakat 2 Januari 2022, jumlah kumulatif pemberian dos penggalak di Sarawak adalah 1,152,900 atau 56.4%. Jumlah ini jelas menunjukkan peningkatan sekiranya dibandingkan dengan data yang dikeluarkan pada 26 Disember 2021 iaitu 1,82,753 atau 53%. Sementara itu, orang ramai yang belum mendapatkan vaksin dos penggalak diseru untuk mendapatkannya di pusat pemberian vaksin yang terdekat. Sedikit laporan sukan.
Tiga pemain dari Semenanjung memperkuatkan jentera serangan skuad Kuching City FC KCFC bagi menghadapi saingan Liga Premier 2022. Mereka ialah Muhammad Hidir Idris yang bermain di posisi tengah, Syafizi Ikmal Muhammad Khairuddin di posisi penyerang dan Wan Muhammad Faiz Wan Sulaiman di jentera sayap. Ketiga-tiga mereka menandatangani kontrak bersama KCFC pada Isnin lepas bersama Ketua Pegawai Eksekutif KCFC Iswandi Ali Hassan. Menurut Iswandi, beliau yakin kehadiran ketiga-tiga pemain itu dapat membantu memperkuatkan jentera serangan skuadnya dalam menghadapi kempen musim baharu yang dijangka sengit. Untuk rekod, Muhammad Hidir yang berasal dari Kedah bermain bersama PDRM pada tahun lepas, manakala Syafizi Ikmal merupakan pemain kelahiran Selangor dan pernah beraksi bersama Selangor FC 2 musim lalu. Wan Muhammad Faiz Wan Sulaiman pula merupakan pemain kelahiran Kelantan yang menjadi tonggak utama pasukan Penang FC pada 2021. Sekian edisi malam bersama saya VVM Yuzaika. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.